Assalamualaikum semua, salam Jumaat. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Jangan kita tiba marhaban tiba pula kan. Ramadan yang dah keempat sebenarnya. Puasa yang keempat. Jadi bagaimana semua? Adakah dah mula membiasakan diri? Orang kata mula-mula tu tenaga rasa macam ni. Sekarang makin lama makin naik. Amal ibadahnya juga makin naik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan semoga anda semua melalui ibadah puasa dengan sihat walafiat. Kalau ada rasa sakit-sakit badan tu, jangan tekankan diri terlalu banyak sangat. Dan kita cuba zahirkan dengan keluarga kita juga. Betul. So waktu Ramadan ni memang waktu terbaik untuk kita rapatkan ukhuwah. Tu selalu orang kata minta maaf ni nak puasa ni kan, sebab kita nak cari pahala banyak-banyak. Dan tentunya saya dengan Das, kami sangatlah orang kata suka bila pakai baju Melayu, baju kurung kan. Lepas tu klasik. Sekarang kita tengok desain baju-baju Melayu ni, dia macam color-color, dia macam warna-warna, dia macam ada ketat, dia macam ada zip sana, zip sini kan. Saya dulu tak ada semua macam tu. Jadi saya masih sukakan yang klasik seperti ini saja. Betul. Itulah jantan Melayu sejati. Okey, dan tentunya di Malaysia hari ini, kalau anda mungkin anda keluar rumah, nak tengok MHI ni, apa agaknya cerita? Apa kata anda tengok di Facebook Live kami, Malaysia hari ini, dan juga boleh kongsikan komen-komen di situ. Sebab hari ini sebenarnya perbincangan kami sangat menarik. Kita ada tentang inspirasi sebentar lagi. Tepat sekali. Saya rasa memang sesuatu yang macam kita sama-sama tak sabar nak tanya beliau tentang kepakaran make-up, tapi katanya tak nampak sebenarnya. Macam mana tu? Itu yang istimewanya di sini. Dan juga kepada anda semua yang masih muskil akan simpanan KWSP anda, kumpulan wang simpanan pekerja secara konvensional, atau sudahkah anda membuat pilihan untuk berubah kepada KWSP Patuh Syariah? Ini kewajipan kita. 70% daripada rakyat Malaysia beragama Islam masih menyimpan atau mencarum di bawah konvensional KWSP. Jadi sesuatu kita akan bincangkan. Tapi sebelum itu, kita akan cuaca. Cuaca, tengok. Harap-harap tak panas. Sebab selalunya kan, tiap hari sekarang saya rasa mesti ada hujan. Betul. Tapi kalau tengok cuaca... di Kuching hujan. Alhamdulillah, sejuk. 27 darjah. Terang, Kota Kinabalu pun cerah. Labuan cerah, Kanga cerah juga. Yang penting kita tengok darjahnya. 27 darjah Celsius. Jadi maknanya walaupun tiada hujan, tapi tak adalah panas. Di Kan? pagi lah. Ini untuk di waktu pagi. Di waktu pagi di sini. Dan kita tengok memang kebanyakan di Kota Baru, Kuantan, cerah. Tapi orang Alor Star, hati-hati tau. Pagi ni hujan, jangan lupa buat payung. Sediakan payung. Sementara itu, cerah di sekitar Peninsula Malaysia. Alhamdulillah. Ya, betul. Okey, dan kalau kita tengok pula maklumat lanjut iaitu tentang ribut peti. Alhamdulillah tiada amaran ribut peti buat waktu sekarang. Sekarang tengah panas-panas ni kan. Jadi kita layan panas sahaja. Dan kita juga layan berita baik untuk sukan badminton. Alhamdulillah. Iaitu regu wanita kita, Perlitan dan M. Tina. Langkah kejutan menundukkan perunggu pertama dunia dari China. Wah, itu dari aksi mereka. Kalau mak saya ni, dia memang dia memang suka badminton. Mesti dia tercegat kat depan TV. Sama, ayah saya bersama. Kalau kita letakkan mak ayah kita bersama, kita akan memang sorakan yang terkuat. Tapi rakyat Malaysia, ini sukan ni memang menyatukan kita. Betul tak ya? Jadi kalau kita selepas ni mara ke suku akhir lah. Bagus. Jadi telah melewaskan perunggu pertama dunia dari China, Cheng Qingchen dan Jia Yifan, dan mara ke seluruh akhir All England kita. Dah lama tak menang All England. Come on Malaysia. Come on Malaysia. Satu lagi yang bagus. Ini dia. Come on Malaysia. Jalan petaling street kita tersenarai antara 10 jalan paling menarik di dunia. Wow, ini saya rasa sangat-sangat impress sebenarnya. Sebab kalau saya sendiri pun, saya memang kata kalau datang Kuala Lumpur nak pergi mana, saya akan cakap pergi dekat jalan petaling street. Salah satu. Kalau nak tahu, dia di antara yang 10 menarik ni di Texas, ada Melbourne, Australia, Tokyo. Jadi tahniah Malaysia sekali lagi. Jadi kita rakyat Malaysia ni nak tanya, pernah pergi ke jalan petaling? Itulah dia. Kalau dah diundi oleh CNN antarabangsa 10 jalan menarik di dunia, apa kata anda juga beriadah. Kita naik LRT pun dah boleh sampai betul-betul kat depan pasar seni tu. Dah tu boleh jalan masuk ke petaling street. Memang berwarna-warni, terutama masa tahun baru Cina baru saja lepas kan. Setuju. Okey, ini pula berita tentang belanja-belanja ni nak bulan puasa ni. Kenapa bulan puasa selalu macam ni? Ini harga sayur naik hingga RM5. Minyak paket pula susah dapat. Dan ini adalah pemantauan katanya di Kota Baru. Di Kelantan. Tak apa. Itu kiranya harga sayur-sayuran sebenarnya.
Jadi bagaimana pula anda di negeri-negeri yang lain, risau juga bila bulan puasa je tiba-tiba semua benda naik ni. Itulah dia. Kita buat tinjauan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung ya, mendapati harga seperti lada Solok naik daripada RM20 kepada RM25 sekilogram. Naik RM5 terus. Timur Batang RM3 kepada RM4, Bendi RM14 ke RM18. Adakah keadaan ini hanya di Kelantan? Kalau anda mempunyai suara atau anda pun biasa dengan barang-barang pasar, mungkin anda boleh kongsikan adalah harga lebih kurang sama di mana anda berada ya. Ya betul. Kita nak dengar tinjauan anda dan sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda. Ingat tadi janji kami akan bersama dengan seorang yang memberi inspirasi. Istimewa. Katanya ini adalah seorang pahlawan. Ya, pahlawan OKU kita. Kita saksikan bingkisan ini. Siti Nur Ain Muhammad Zawawi, anak sulung daripada 3 orang adik-beradik berusia 24 tahun ini, merupakan seorang wanita yang menjadi inspirasi kerana kecekalannya menjalani kehidupan walaupun mengalami masalah penglihatan mata sejak lahir, lalu buta sepenuhnya di mata kanan setelah melahirkan anak pertamanya. Sekadar boleh melihat cahaya, bayang-bayang dan warna asas di sebelah mata tidak menjadi penghalang buat Ain untuk kekal aktif berkongsi tips solekan dan fashion di media sosial. Hanya dengan sentuhan, Ain memiliki kemahiran bersolek dan turut menjual produk-produk pastri hasil air tangannya. Wanita kelahiran Pasir Putih Kelantan ini turut memiliki keluarga kecil dengan kelahiran seorang anak perempuan dan sentiasa disokong penuh oleh suaminya yang tercinta. Terbukti, walau memiliki kekurangan 4 deria, ia bukanlah batasan bagi menjalani kehidupan normal seperti individu lain. Sejuk mata bermandangan bila kita lihat cerita-ceritanya di TikTok, terus terangsang, orang kata terinspirasi dengan kehidupan dan semangat beliau. Jadi kita bersama dengan Cik Mek Molek kita dari Pasir Putih Kelantan bersama dengan suaminya sekali yang tersayang. Kita bersama dengan Siti Nur Ain Muhammad Zawawi dan suaminya Ahmad Qatadah Saufi. Assalamualaikum. Ala lovebird ni. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sahur tadi makan apa? Makan nasi kentang masin. Sedap. Walaupun bunyi dia nampak simple, tapi itulah sebenarnya kita cari kesedapan. Dia cakap ikan masin tu tercelup air liur aku. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Jadi macam mana dengan keadaan dia di Kelantan pada pagi ni? Anak pula di mana? Masih tidur ke macam mana? Anak ada depan TV. Depan TV. Okey. Kasih dia duduk sana sekejap. Maksudnya anak tengok apa ni lah, ibu dengan ayah sekarang lah ni. Okey, baik Siti Nur Ain. Kalau tadi kita buat perkongsian sedikit kan tentang awak suka berkongsi di TikTok, make-up lah, fashion dan sebagainya. Kami sebenarnya sangat-sangat tertanya-tanya kan, macam make-up terutamanya. Bagaimana anda yang mempunyai kira kekurangan daripada segi penglihatan belajar untuk make-up dan juga kongsi make-up dekat orang ramai? Kalau macam saya belajar make-up tu, selalunya saya selalu scroll video. Kalau ada video yang lalu tu, saya tak tengok, cuma saya banyak mendengar benda tu. Banyak mendengar, dia banyak kongsi. Ambil tips sikit-sikit boleh lah. Okey. Contoh macam ni okey, pakaikan eyeshadow, layangkan di kelopak mata begitu. Shading hidung di macam tu ke? Maksudnya awak dengar dan awak cuba apply. Betul lah. Wah, macam tu saja pun boleh Sebab saya ni lelaki, saya tak pandai sangat nak dengar instruction, lepas tu nak buat make up sendiri. Tapi apa yang saya muskil dan harap-harap tak keberatan untuk menjawab kalau Nur Ain mempunyai kurang upaya penglihatan, macam mana Ain menggunakan telefon bimbit? Terutamanya untuk baca komen dan untuk melihat layar-layar orang lain. Macam mana anda menggunakan telefon bimbit tu? Dekat telefon tu dia dah ada software. Dia untuk Android dia panggil Talkback. Kalau untuk iOS dia panggil Voice Over. Ada screen reader. Apa yang kita sentuh dekat skrin dia akan baca. Maksudnya kiranya apa-apa tutorial dan sebagainya, maksudnya tak boleh tengok tapi boleh dengar lah kiranya. Betul?
Betul tu. Okey. Itu. Dan juga macam nak tahu juga, saya tengok satu video ni. Sweet sangat awak ada kongsi. Macam awak kata walaupun awak tidak dapat melihat, tapi suami awak yang tolong melihat untuk awak. Macam suaminya sendiri, bagaimana macam menyokong Siti Nur Ain ni terus berkongsi perkongsian di social media dan sebagainya? Saya ni umpama untuk Kak Ain lah, mata Ain, tangan Ain. Kalau dia pegang, dia tak tahu apa tu, saya cakap ni apa, macam tu. Alhamdulillah. Sebab bila saya tengok TikTok isteri Tuan Ahmad Qatada kan, saya pun sebagai seorang suami, saya kadang-kadang rasa terkilan juga bila saya membaca antara komen daripada orang ramai. Jadi, sebagai seorang suami, bila kita baca komen-komen yang negatif tentang isteri, macam mana perasaan awak dan macam mana awak nak lindungi isteri awak tu? Saya selalulah bagi semangat, tak nak bagi dia down. Okey. So, setakat tu lah. Jangan kasi dia down lah. Sebab followers dia di TikTok 105,000 orang. Itulah. Saya tengok pun saya rasa malu-malu sangat. Saya kat depan TV pun tak ada banyak macam tu kan. Dayah pun 200,000 macam tu. Jadi ternyata ada banyak orang yang menyokong Ain di TikTok dan juga di social media yang lain ya. Okey, contohkan Ain macam video ni sebab ada pelibatan suami awak juga. Siapa yang selalu shoot video dan edit video ni Ain? Letak stand, lepas tu nanti husband lah tolong edit. Tak apa, tolong orang, tolong record. Tapi nak jadi satu video tu, banyaklah juga dia punya ni scene yang tak jadi tu. Itu kalau kita edit tu mesti pecah perut tu. Faham? Dan macam mana pula macam Ain tahu apa yang trending dan tak trending? Adakah macam ada kawan-kawan atau keluarga yang macam tolong bagi tahu juga? Husband saya bagi idea. Dia banyak bagi idea macam buat macam ni, buat macam ni. Kalau saya bagi idea pun, tak boleh. Kiranya suami-suaminya terlibat menjadi content creator lah kiranya. Kiranya lah, ya. Jadi mungkin Ain nak tunjuk makeup sebenarnya. Itulah dia saya nak tanya. Sebagai seorang lelaki, saya kagumlah cara Ain membawa video makeup dan sebagainya. Boleh buat tutorial sikit tak? Tutorial sikit depan mata saya nak tengok. Boleh tak? Boleh tak Ain? Sikit je kita tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Sebab yang cantik, suami juga yang suka, suami juga yang sayang. Betul? Okey, jom kita saksikan ni semua untuk penonton Malaysia hari ni. Kalau ada selalu melihat di TikTok, Ain hari ni akan tunjuk bagaimana nak buat tutorial makeup sedikit. Okey, Ain boleh mulakan. Sila. Saya kenal barang-barang makeup saya ni melalui deria bau dengan deria sentuhan. Saya pegang, saya tahu dah yang ni mascara. Okey. Yang ni blush. Bila saya bagi contoh lah satu, bila saya nak pakai mascara, saya satu lagi saya makeup memang tak guna cermin. Jimat. Wow. Ini hebat, memang hebat. Okey, cuba kita try. Kiranya mula-mula sekali awak akan utamakan mata atau base dulu, Zul? Base dulu. Saya utamakan base dulu. Serum, moisturizer, sunscreen. Ni saya dah pakai dah serum moisturizer sunscreen tadi. Dah siap dah. Patutlah kulit mulut. Okey, cuba kita tengok pakai maskara sikit. Biar kami yang menjadi cermin awak di sini. Okey, cuba. Ui, merdunya bahasa dalam belakang kita. Sebab kita pun nak tahu juga. Kan ada pertolongan ke? Video tu ambil satu shot, ambil 2-3 jam ke nak buat ke? Silakan. Ain, cuba pakai maskara. Kita nak tengok. Okey, bismillah. Sedang area mata kita dekat mana, so kita dekatkan slow-slow. Bila dah bersentuhan dengan bulu mata, baru kita blender ke atas. Okey. Dan sambil-sambil Ain buat tu nak tanya, berapa lama Ain selalunya Ain bersiap untuk siapkan satu look makeup? Kalau saya selalu live, TikTok, biasanya buat tunjuk lah. Sebab dia orang macam tertanya macam mana saya makeup. Tu yang saya tu. Nak keluar tu kejap je saya makeup. Sebab yang viewer kan. Ternyata banyak sokongan daripada peminat-peminat Ain ya. Tapi ada juga yang bersifat negatif. Jadi macam mana Ain menangani komen-komen negatif seperti ini? Negatif tu kadang-kadang tipulah kalau tak down kan. Pernah je down. Cuma sekarang ni pun dah jarang, macam dah biasa dah benda tu. Orang nak cakap apa? Sebab dah lali dah. Betul. Ain, satu lagi. Tadi maskara, saya macam tak boleh tutup mata awak tu. Kan terlekap tu. Bagaimana awak pakai tu Ain saja?
Macam orang normal je. Macam mana nak split? Maksudnya adakah tak payah ada suami pun tak apa, boleh pasang. Ya, saya boleh pakai sendiri. Wah, hebat. Bukan apa, Ain. Saya kena bagi awak satu tepukan. Saya sampai sekarang tak reti pakai katil lekat sendiri, Ain. Betul. Dan sempurna orang ni. Ain, terima kasih banyak-banyak. Sebab saya awak kongsi inspirasi untuk kami supaya untuk mereka yang rasa saya tak reti macam saya contohnya kan. So saya boleh belajar pada awak. Awak boleh lakukannya, saya pun boleh. Betul ya Panas? Betul. Insya-Allah. Dan mungkin daripada suami sendiri, saya nak tahu apa yang membuat Encik Qatada tertarik kepada Ain. Secara pendek je Cik Qatada sebelum kita habiskan. Sebab Ain ada keistimewaan dia sendiri. Itu menarikkan hati saya. Itu dia. Maksudnya daripada mata jatuh ke hati. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ain dan juga Encik Qatada kerana kongsi bersama dengan kami. Dan sekarang ni sebenarnya kita nak berehat sebentar. Betul. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada couple sweet kita. Assalamualaikum semua, dan kita akan kembali selepas ini dengan suatu isu istimewa KWSP, patuh syariah dan konvensional. Mana satu yang anda harus pilih? Semuanya selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih bersama saya dan Dayah untuk satu diskusi yang sangat penting saya rasa. Terutamanya untuk anda yang bekerja dan mencarum dengan KWSP. Tahukah Dayah, sekarang ni kita boleh memilih untuk bertukar dari konvensional. Bila kita mula kerja, dia terus setting konvensional. Lepas tu kita boleh sarankan untuk bertukar kepada patuh syariah, di mana pulangan kita, dividen kita semuanya daripada sumber-sumber yang bersih, halal, thayyibah. Jadi bagaimana dengan anda? Boleh komen dekat Facebook kami. Mana tahu kami boleh bacakan. Mungkin ada rasa macam, sekejap, saya punya konvensional ke syariah. Apa beza konvensional syariah? Sebab itulah saya dengan Nas kali ini kita memang nak berdiskusi tentang isu ini dan bersama dengan seorang yang pakar. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan dengan anda sebagai penerangan sedikitlah. Kita ada sedikit video untuk anda lebih memahami tentang isu yang kita akan discuss. Saksikan. Pada 3 Mac lalu, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan dividen 5.5% bagi simpanan konvensional dan 5.4% simpanan syariah tahun 2023. Kadar itu lebih tinggi berbanding 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun 2022. Dalam laporan itu, KWSP turut merekodkan jumlah pendapatan pelaburan kasar lebih tinggi sebanyak RM66.99 bilion setakat 31 Disember 2023. Selain itu, jumlah caruman diterima sepanjang 2023 turut meningkat sebanyak 15% kepada RM97.56 bilion daripada tahun 2022. Menurut laporan juga, bermula Januari 2024, KWSP mengasingkan portfolio simpanan konvensional dan simpanan syariah sepenuhnya berhubung dengan pelaburan patuh syariah KWSP. Perkara ini dilakukan bagi membolehkan pulangan setiap portfolio dioptimumkan dalam jangka masa panjang dengan setiap portfolio mempunyai alokasi aset strategik masing-masing. Pelaksanaan ini dijangka dapat menjadikan dividen yang diterima pencarum simpanan syariah lebih setara dengan simpanan konvensional. Namun persoalannya, apa yang perlu difahami mengenai konsep pelaburan konvensional dan syariah dan mengapa masih ramai yang tidak memilih untuk melakukan pelaburan syariah? Pelik juga ya, mengapa masih ramai rakyat Malaysia tidak tahu akan perkara ini. Jadi mengikut kajian kita, agak-agak dalam 70% rakyat Malaysia yang beragama Islam masih belum bertukar dari konvensional ke patuh syariah. Jadi semua ini insya-Allah kita akan bawa ke depan. Ya, dengan itu kami sebenarnya ada seseorang yang akan menerangkan dengan lebih jelas dan persoalan-persoalan yang terbuku di hati kami, mewakili rakyat Malaysia dan juga yang menonton Malaysia hari ini. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor kerana bersama-sama kita di pagi bulan puasa ni lagi pun kan. Sangat-sangat appreciate. Jadi kita nak kongsikan statistik yang kita baru saja war-warkan. 70% daripada rakyat Malaysia yang beragama Islam masih belum cakna, tidak tahu. Apakah mungkin sebab-sebabnya? Adakah tidak tahu ataupun mungkin mereka pandang ringan dan untung ni lebih sikit? Pendapat Profesor? Ya, sebenarnya mungkin kalau kita lihat fenomena kenapa masih ramai lagi yang belum tukar kepada pencara Muslim, kenapa belum tukar lagi kepada simpanan syariah, ada banyak faktor lah. Antaranya pertama, mungkin mereka tidak tahu bagaimana untuk memohon pertukaran itu. Sebab semasa mula-mula diumumkan, mereka ingat kena pergi sendiri ke pejabat KDSP untuk buat permohonan. Tetapi sebenarnya permohonan itu boleh dibuat melalui laman sesawang sahaja. Amat mudah sekali. Dan kita boleh semak status permohonan kita di laman sesawang KDSP. Itu mungkin tidak tahu bahawa sebenarnya amat mudah untuk tukar kepada simpanan syariah. Dan faktor kedua juga mungkin disebabkan selama ni kalau kita lihat pulangan dividen di bawah simpanan syariah ni adalah sentiasa lebih rendah daripada konvensional. Jadi mereka memikirkan mungkin nanti tak cukup simpanan untuk persaraan. Tetapi kita kena faham sebagai orang Islam, apabila kita masih lagi kekal di bawah simpanan konvensional, kita sebenarnya perlu melakukan penyucian sebab ada di antara dividen yang diterima di bawah konvensional itu datang daripada sumber yang tidak halal, yang tidak patuh syariah. Jadi apabila kita nak buat penyucian tu, kita kena dapatkan peratusan yang tidak halal, kita kena buat sendiri bayarannya, maka ianya agak kata leceh lah. Maknanya lagi senang kalau pindah terus kepada simpanan syariah. Baik. Okey, tapi juga Prof, saya yakin ramai juga dekat luar sana yang tak pasti apakah perbezaan di antara simpanan konvensional dan juga syariah, ciri-cirinya. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan kami. Ya, ciri-cirinya pertama, semua pelaburan yang di bawah syariah akan melalui proses screening lah, penilaian untuk memastikan tidak ada elemen riba ataupun gharar, ketidaktentuan ataupun maisir ataupun perjudian, dan juga mana-mana yang aktiviti yang diharamkan yang melibatkan barangan ataupun perkhidmatan yang tidak halal. Dan ianya proses penelitian ini akan dilakukan oleh kejawatankuasa syariah KDSP itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi komponen pelaburan jiwa syariah ni, biasanya dia bersifat equity 45% yang memenuhi syariah, dan juga pelbagai pelaburan lain lah. Dan itu yang kita kena faham kenapa kadang-kadang kita lihat pulangan dia lebih rendah, sebab dia tidak semua boleh dilaburkan. Maknanya ada orang kata perniagaan ataupun aktiviti pelaburan yang kita tak boleh langsung sentuh di situ. Betul. Kalau kita lihat antara tempat-tempat yang tidak boleh dilaburkan seperti perjudian, arak dan sebagainya. Jadi sebab itulah dividennya berbeza patuh syariah dan konvensional. Tapi saya perasan bahawa jurang perbezaan dividen tu semakin lama semakin kurang. Apa yang kita boleh huraikan di sini? Okey, apabila simpanan ataupun pelaburan syariah ni makin berkembang, apabila makin ramai melabur di dalam simpanan syariah ini, maka ianya akan membuka lebih banyak peluang untuk KDSP meneroka pelaburan-pelaburan yang boleh memberi pulangan lebih tinggi. Bayangkanlah kalau kita ada pelaburan yang jumlahnya amat sedikit, jadi tak nak melabur kat luar negara pun tak boleh sebab tak cukup. Dan apabila makin ramai bertukar kepada syariah, maka KDSP akan dapat mencari lebih banyak peluang pelaburan yang mungkin memerlukan komitmen yang tinggi tapi sebenarnya menjanjikan pulangan yang tinggi juga dan juga patuh syariah. Itu saya lihat makin banyak tukar ataupun meningkatkan pelaburan di dalam syariah ini, maka lebih banyak potensi untuk kita mendapat pulangan dividen yang sama dengan
konvensional ataupun sebenarnya mungkin lebih tinggi daripada itu nanti. Boleh menjadi lebih lumayan. Itu sebenarnya soalan saya seterusnya, seperti Prof dapat membaca fikiran saya sebab daripada jurang yang agak besar, sekarang dah kiranya 0.1% sahaja, kan 1%. Jadi mungkin adakah dengan lebih ramai lagi yang melabur di dalam simpanan syariah ni memang sebenarnya akan meninggalkan impak atau efek yang membuatkan lebih tinggi dan mungkin lagi tinggi daripada konvensional. Adakah itu mungkin berlaku ataupun tidak akan mungkin berlaku, Prof? Ya, apabila kita melihat fenomena global sekarang, banyak pelabur antarabangsa sudah mula pergi ke arah pelaburan yang bertemakan environmental, social, governance. Malahan dana yang paling terbesar di dunia, Norwegian Trust tu pun yang mempunyai lebih daripada $1 trilion dia punya aset itu pun tidak sewenang-wenangnya melabur di mana-mana. Mereka akan pergi ke yang mempunyai ESG ranking atau rating yang tinggi ataupun yang tidak terlibat dalam pembuatan senjata, perjudian dan sebagainya. Jadi apabila ini berlaku, apabila pelabur pun sudah mula mencari pelaburan yang beretika dan amat mudahlah untuk pelaburan-pelaburan ini juga bersifat syariah compliant, maka akan lebih banyak lagi sebenarnya potensi untuk kita melabur di situ. Peniaga, syarikat juga akan memastikan mereka patuh syariah, dan ini akan menjadi komponen pelaburan yang besar. Dan inilah juga yang saya lihat boleh membuka peluang kalau satu dunia pergi ke arah yang kata bukan saja patuh syariah tetapi memastikan kepatuhan kepada ESG ataupun sekarang kita lihat United Nations SDG Sustainable Development Goal itu, semua itu akan menjurus kepada potensi untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi nanti. Bagus. Satu yang rakyat patut cakna terutama yang beragama Islam. Jadi sekarang saya ada satu senario doktor. Katakan saya baru tengok wawancara ni dan saya astaghfirullahalazim, saya baru tahu. Okey, saya pergi ke KWSP, tak kisahlah. Saya ke atas talian, saya gunakan account saya untuk tukar kepada patuh syariah. Tapi macam mana dengan tahun-tahun sebelum ini, doktor ada kata tentang pembersihan dividen-dividen kita. Jadi boleh ceritakan sikit tentang mekanismenya, terutamanya kalau kita baru tukar, sebelum ni kita dah ada mengambil dividen daripada konvensional dan mungkin sumber-sumber yang tidak halal. Jadi macam mana kita nak menyucikan dia tu? Apa proses dia? Ya, sebenarnya kalau nak lagi senang kita boleh berjumpalah kalau di komuniti di kampung kita boleh tanya ustaz untuk dapatkan pengiraan yang betul. Tetapi kalau kita pergi ke lembaga zakat pun sebenarnya mereka boleh bantu. Yang penting untuk kita juga dapatkan maklumat anggaran berapa peratusan dividen yang di bawah konvensional itu sebenarnya datang daripada sumber yang tidak halal. Bila kita dah tahu peratusan tu, jadi kita dah tahu berapa banyak daripada bonus ataupun dividen yang kita dapat setiap tahun itu adalah sebenarnya daripada sumber tersebut. Jadi ada dua pengiraan kat situ. Pertama, kena dapatkan dulu peratusan sumber yang tidak halal daripada KWSP itu sendiri untuk setiap tahun, dan kemudian kita tengok kita punya dividen yang diterima, sebab dividen ni dia masuk dalam kita punya caruman. Kita punya caruman yang kita tidak boleh keluarkan lagi. Tetapi apabila kita keluarkan mungkin melalui akaun 2 dan sebagainya, maka kita kena tengok peratusan di situ. Dia kalau sebab beberapa tahun tu, jadi dia punya kiraannya mungkin akan rumit juga. Tapi kita minta jugalah nasihat daripada ustaz apa cara yang terbaik. Kalau boleh saya boleh mencelah, Prof, minta maaf kalau boleh saya mencelah. Kalau kita ikut laman sesawang KWSP, dikatakan peratusannya adalah 66% kalau kita nak lakukan penyucian. Itu agak tinggi juga kalau katakan kita dapat dividen 10,000. 6,600 tu merupakan jumlah yang perlu disucikan. Bolehkah Profesor sahkan 66%? Betul. Wow. Ya, betul. Tetap sebab kalau kita lihatlah KWSP sebenarnya antara pelabur saham paling antara yang tertinggi lah untuk bank-bank tempatan dan tersenarai di Bursa Malaysia. Ada 9 bank tempatan dan semua bank ni bukan semuanya orang kata betul-betul syariah. Jadi di situ memang ada betulnya. Namun saya lihat Islam ni dia tidak membebankan. Maka
mungkin bila kita tanya nasihat daripada ustaz tu, mungkin ada mekanisme dia tertentu. Saya tengok dia lebih kepada apabila kita nak mengeluarkan nanti, bukannya sekarang, bukannya setiap tahun, tetapi apabila kita keluarkan untuk menggunakan untuk masuk tertentu, maka di situlah penyucian itu berlaku. Dan dia bukannya orang kata setiap tahun kita kena bayar sebab kita duit tak dapat lagi. Semuanya masih lagi dalam caruman tersebut. Betul. Itu saya lihat dia mungkin penyelesaian dari situ. So dia kena tunggu sampai kita nak buat pengeluaran daripada akaun 1, akaun 2, barulah kita buat penyucian tersebut. Betul. Jadi jangan panik kepada yang mencarum sekarang. Ya, dan mungkin juga daripada konvensional. Mungkin ada yang sedang menonton sekarang macam okeylah, bila tengok ni baru terdetik hati, terjentik rasa, baiklah, marilah kita tukar ke syariah. Contoh begitu kan. Tapi dalam masa yang sama juga, bila dengar ada isu penyucian dan sebagainya, mungkin ada juga stigma di dalam kepala yang macam, alamak, susahlah perkara ni sebenarnya. Antara konvensional dengan syariah, kalau kita ikutkan, yang mana lebih memudahkan sebenarnya ataupun yang lebih telus dan senang untuk kita rasa apa-apa perkara kita buat, saya percaya paling terakhir kita nak ketenangan hati dalam pelaburan kita tu, lagi sebagai seorang Muslim kan. Jadi untuk doktor mungkin saranan terakhir untuk penonton kita yang mungkin baru saja cakap, baru saja tahu, wow, saya harus lakukan bertukar kepada patuh syariah. Mungkin saranan doktor kepada orang ramai yang sedang menonton. Ya, pertama, pergilah ke laman sesawan KSP. Di situ adalah cara yang paling mudah sekali untuk kita menukar kita punya caruman kepada syariah. Kerana kita kena fikirlah bahawa apabila kita menggunakan wang caruman ini untuk pergi ke haji, kita kena pastikan sumber wang kita tu adalah daripada yang halal. Dan apabila kita bersara pun, kalau kita nak hadiahkan kepada anak kita sebagai harta pusaka ke nanti, kita pun memastikan anak dan cucu kita mendapat sumber yang halal. Di situlah saya lihat bukan saja untuk kita, sebenarnya untuk generasi anak-anak kita dan seterusnya. Dan langkah pertama, silalah ke laman sesawan, amat mudah untuk dapatkan penerangan dan juga kaedah atau prosedur untuk menukar kepada simpanan syariah itu. Alhamdulillah. Jadi seperti yang Profesor sarankan, amat mudah untuk kita lakukan melalui laman sesawang. Tapi saya tahu ada di luar sana mungkin yang kurang cakna akan teknologi dan sebagainya. Kita masih boleh pergi ke KWSP ataupun kalau kita ada reruai-reruai yang dibuka sebab tu ada event dan sebagainya. Itu pun afdal juga ya, Profesor? Ya, betul. Sebab takut kejap lagi memang boleh call dan sebagainya. Ya, banyak cara sebenarnya. Dan tentunya pada anda yang masih tertanya, jap, saya KWSP, saya syariah ke konvensional? Mungkin waktu dia juga boleh semak kan? Sebab kadang-kadang kalau kita tak berbincang isu ni, mungkin ramai yang tak tahu. Mungkin soalan terakhir kepada doktor. Kenapa kalau KWSP dah tahu kita ni beragama Islam, kenapa dia tak carumkan terus kepada patuh syariah? Adakah sebab tak di sana? Kena tanya juga lah KWSP, tapi saya rasa dia ada berkaitan dengan perjanjian kontrak. Kalau kita, dengan akad kalau tak salah saya. Akad, betul. Kalau kita dah tukar ke syariah, dalam masa tu kita boleh muat turun akad tersebut. Saya rasa itu disebabkan legality kat situ, kena ada perjanjian. Betul, baik. Bagi saya, maksudnya bila kita dengar penjelasan yang sangat jelas daripada Prof, membuatkan kita rasa macam okey, apakah pilihan kita sebagai seorang Muslim? Hanya satu pilihan. Betul. Pilihan itu adalah bagi saya adalah memang syariah, sebab itu adalah satu perkara yang bebas daripada membuat kita rasa ragu-ragu dan sumber yang halal sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Semoga terus jangan serik dengan kita Terima kasih, Profesor. Selamat Ramadan, Prof. Terima kasih. Baik, sekarang ni kita dah dapat serat ilmu baru. Betul. Penonton kita pun banyak serat ilmu ni. Tepu kan? Okey, tapi lepas ni kita ada satu cara. Bukan satu cara, banyak cara untuk anda menggandakan pahala anda. Dan mungkin menyucikan bila mendapat pulangan KWSP. Semuanya selepas ini. Ya, kita berehat sebentar. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan tadi saya dengan Nas ada kongsikan cara, ni bulan puasa ni, macam mana cara kita nak lipat gandakan pahala kita. Ya, sekarang ni saya bersama dengan seorang yang tak asing lagi untuk saya, Ustaz Jafri Abu Bakar, iaitu pengasas Kompleks Islam Darul Faizin Kidam. Apa khabar, Ustaz? Baik, Daya. Sihat, Alhamdulillah. Ni bulan puasa ni memang sibuk lah ni. Bulan puasa kena lagi semangat.
Dia tak boleh drop, dia kena up lagi. Para sahabat pergi perang bulan puasa. Hebat Ya. Jadi hari ini kita nak ceritakan Ustaz kepada orang ramai tentang ceritakan latar belakang mengenai kumpulan pendidikan Darul Faizin Kedah dan tentang penambahbaikan Masjid Nur Muhammad Kedah ni. Ya. Sebenarnya Dayah dulu Allahumma salli Muhammad, ayah saya seorang imam dekat kampung. Dan dia juga mengajar Quran dengan mak saya. Jadi ramailah orang pekat mengaji dekat dia. Kemudian sampai satu hari takdirnya dia meninggal dunia. Bila dia meninggal, saya duk fikir apa benda yang saya boleh buat sesuatu supaya pahala dia berterusan. Jadi saya panggil sahabat-sahabat di kalangan orang kampung mesyuarat dan akhirnya tertubuhlah Madrasah Mahmudiyah. Saya bangunkan satu madrasah sempena nama ayah saya, Madrasah Mahmudiyah. Sebab ayah saya nama Haji Mahmud, dipanggil Haji Mahmud. So dan dengan harapan pahala-pahala itu akan terus berpanjangan kepada dia almarhum. Dan subhanallah, daripada situlah tahun 2011 dirasmikan oleh almarhum Datuk Dr. Harundin pada waktu itu. Kemudian Allahumma salli Muhammad dah mula fikir-fikir nak masuk ke peringkat menengah. Dan ada satu masjid yang ditinggalkan dekat Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kita take over masjid tu, kita bangunkan Ma'had Darul Faizin waktu tu di situ. Dan orang pun datang mengaji makin ramai. Lepas tu makcik-makcik mengaji lagi hari Ahad ramai. Dan kita fikir satu tempat yang lebih selesa, yang lebih luas. Dan akhirnya kita beli sebidang tanah di Bandar Baru Kedah berkeluasan 8 ekar. Dan di situlah kita bangunkan Kompleks Islam Darul Faizin. Nak balik pada macam zaman Rasulullah, sebuah masjid yang kita bangunkan, yang dalam masjid tu terkandung semua elemen dia. Di situlah ada kelas pengajian, di situlah tempat orang solat, di situlah ada kelas tahfiz, di situ ada kelas pratahfiz, di belakang situ di atas tingkat atas ada pejabat, ada bilik mesyuarat. Semuanya duduk dalam satu bangunan namanya masjid yang kita namakan Masjid Nur Muhammad. Mudah-mudahan cahaya Nabi SAW melimpah di masjid kita itulah. Dan untuk akomodir ramai jemaah dekat situ, kena mestilah ada jemaah. Maka kita bangunkan rumah-rumah warga emas. Ni kawasan ni, kalau kita tengok dekat VT itulah keseluruhan kompleks kita, Kompleks Islam Darul Faizin, yang ada rumah warga emas, ada tahfiz, ada pratahfiz, yang kita sediakan pengajian secara percuma setakat sekarang ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah mukadimah sikit pengenalan tentang Kompleks Islam Darul Faizin ni. Masya-Allah. Saya rasa semua pun tengah tengok video tu juga, tengah tengok ada penambahbaikan dan sebagainya. Jadi difahamkan dana depoh ni memang untuk pembangunan lah, untuk pengurusan, pembiayaan pelajar. Lepas tu nak tambah baik lagi kan Masjid Nur Muhammad Kedah ni. Jadi bagaimana pula perkembangan terkini Ustaz? Kerja pembangunan dan juga sasaran kepada apa yang cuba dibina sekarang. Baik. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada semua yang telah menyumbang daripada awal. Saya tak akan mampu untuk bina sampai ke tahap macam ini melainkan sokongan-dukungan daripada semua pihak. Daripada awal, daripada tahun 2011 yang lalu. Sekarang ni dah masuk 13 tahun dah kita berada dalam masyarakat kan. Dan subhanallah, saya selamat tuan-tuan, disebabkan kita nak menanti ramai yang makin nak masuk rumah warga emas. Sekarang ni kita ada lebih kurang 60 orang warga emas yang dekat dalam tu ya. Dan kita target lebih 150 warga emas sampai hujung tahun ini. Kemudian kita ada lagi pelajar tahfiz yang belajar dekat situ. Kemudian pratahfiz lagi. Ramailah masuk dekat dalam tu. Jadi in order untuk nak bagi cukup ruang tu, maka kita perlu buat sedikit expansion, ruang kelas, ruang pengajian dekat dalam rumah, dekat dalam masjid tu. Dan kita bangunkan asrama pelajar lelaki, asrama pelajar perempuan, sebab tahun depan ni akan ada pengambilan untuk pelajar perempuan dah. Kita beli sebidang tanah di tepi itu 2 ekar untuk buat bangunan asrama pelajar perempuan dan penambahbaikan masjid lah. Ini basically benda yang kita sedang buat sekarang ni, ongoing. Asrama pelajar lelaki dah siap dah alhamdulillah. Dan yang lain itu masih ongoing lagi. Dan kos keseluruhannya, ya Allah, kami dengar ni pun kami pun rasa macam nak menangis 5 juta, rasa macam banyak sebab kita pun tak tengok jumlah banyak macam ni kan. Ya, betul Ustaz. Jadi tapi saya yakin insya-Allah dengan kita sama-sama buat, masing-masing berikan sumbangan sikit. Saya tolong arrange saja, saya tolong manage saja. Tetapi semuanya daripada tuan-tuan. Subhanallah. Maka Allahumma salli Muhammad, setiap daripada sumbangan yang tuan-tuan berikan itu, Allah lah yang akan mengurniakan segala kebaikan kepada tuan-tuan. Masjid kita beroperasi daripada 4.30 pagi sampai 12 malam setiap hari. Fully utilized sebab kelas semua dekat dalam tu kan. Saya yakin pahala-pahala tu akan sampai. Dan ada nombor telefon kat bawah tu. Tuan-tuan yang menyumbang, tuan-tuan boleh kontak nombor telefon itu sebab kita ada sedikit cendera hati yang kita berikan. Kita susun jadual zikir-zikir yang kita amalkan di Darul Faizin itu, yang kita nak hadiahkan kepada para penyumbang supaya masing-masing dapat beramal dan dapat tanda ingatan kami kepada yang menyumbang, insya-Allah. Kira saling berkongsi kebaikan lah Ustaz. Insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin juga di bulan Ramadan yang mulia ni kan, Ustaz boleh kongsikan kepada semua tentang kebaikan berinfak ni, dan juga terutamanya
untuk KIDAF lah. Ya, subhanallah. Kita bergabung beberapa kebaikan sekarang ni. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Sayyid Muhammad, waktu yang paling bulan Ramadan, hari Jumaat merupakan hari yang paling baik untuk kita bersedekah. Demikian disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya 100 keistimewaan malam Jumaat, khususiyati fi yaumul Jumaah. Demikian juga hari Jumaat merupakan hari yang sangat istimewa untuk kita bersedekah dengan kelebihan-kelebihan dia. Hari bulan Ramadan, Nabi SAW menyebutkan bulan yang paling afdal untuk kita bersedekah ialah bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan satu, hari Jumaat lagi satu, waktu pagi lagi satu. Nabi SAW kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, engkau berkatilah umatku pada waktu paginya. So bergabung 3 keberkatan ini, inilah waktu yang paling istimewa, paling baik untuk kita bersedekah. Tuan-tuan, ambil manfaat waktu ni. Jangan lepaskan peluang. InsyaAllah saya tolong manage sebaik-baiknya, insyaAllah. Tapi pahala dan ganjarannya, insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kembali kepada tuan-tuan. Sedekahlah untuk ibu dan ayah kita, ataupun anak-anak kita, ataupun andainya kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan kita, nak keluar dari masalah, insyaAllah jalannya bersedekah. Nombor telefon ada, nombor akaun ada. Hubungi kami, insyaAllah. Dan kami alu-alukan untuk ziarah. Mainlah ada homestay, ada main duduk 2-3 malam. Boleh datang, Ustaz. Boleh. Okey, Ustaz. Terakhir, pesanan terakhir untuk semua Ustaz yang mungkin nak infak untuk KIDAF ni. Pesanan terakhir di bulan Ramadan, di hari Jumaat yang mulia ni, Ustaz. InsyaAllah, tuan-tuan. Ini waktu yang terbaik. Jom kita jangan bertangguh amal. Kata Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Cepat-cepat buat amal, jangan tangguh-tangguh lagi. InsyaAllah saya, bagi pihak Darul Faizin, kami ucapkan, kami doakan supaya setiap orang yang menyumbang ini, Allah kurniakan kebaikan-kebaikan kepadanya. Allah angkat daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu ditanggung. Dan Allah mengurniakan kebaikan-kebaikan atas sedekah yang telah diberikan di dunia hingga akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun suka Ustaz cakap, jangan bertangguh kalau nak buat kebaikan. Ini rasa terpalit dekat diri sendiri. Kadang-kadang kita nak buat, kita lupa. Jadi lakukan sekarang, dan kami juga dah kongsikan tadi di skrin. Mungkin anda ada screenshot. InsyaAllah Ustaz, saya doakan semoga penambahbaikan semua ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi kepada anda semua, kita belum habis lagi Malaysia hari ini. Sebentar lagi, Nazrudin juga ada nak berkongsi sesuatu dengan anda. Sama juga untuk menambah manfaat di bulan Ramadan. Jadi kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih bersama kita di MHI. Kepada anda yang baru saja di depan kaca TV, Assalamualaikum kami ucapkan selamat berpuasa. Dan dari Kedah kita ke Bandar Baru Bangis, Selangor. Dan kita membuka ruang untuk anda untuk terus berinfak di hari Jumaat yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita terus majukan, kalau mungkin kita tinggal dekat-dekat dengan kawasan ini, qaryah anda, mungkin anda juga bersedia membantu. Jadi kita bersama dengan Ustaz Said Putra Haizam Al-Shahab, iaitu jurucakap pembinaan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Kalau sampai Bangi itu, kalau ada satu masjid yang ada kubah hijau tu kan, yang itulah di masjid dia. Betul tak? Benar. Alhamdulillah. Jadi macam mana keadaan projek pemulihan, dan saya difahamkan sekarang dah sampai fasa 2 ya? Boleh ceritakan sikit fasa pertama dan apa yang diperlukan untuk fasa kedua? Ya, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathir. Yang pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Nas. Masya Allah. Dan TV3 khususnya pada kali ini atas jemputan untuk bersama-sama kita dalam kita membicarakan tentang wakaf pemulihan Masjid Hasanah Bangi. Jadi Alhamdulillah, seperti yang kita tahu, Masjid Hasanah Bangi ini dia macam mercu tanda Bandar Baru Bangi. Seperti mana kita pergi Madinah, kita nampak kubah hijau, Masjid Nabawi itu. Antara satu perkara yang jadi mercu tanda Masjid Hasanah ialah yang kubah hijau. Masjid kubah hijau. Masjid kubah hijau ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah tahu Masjid Kubah Hijau ni, Masjid Hasanah Bangi. Mungkin orang yang baru pindah atau orang yang baru duduk di Bangi, dia tak tahu sangat sejarah-sejarah masjid ni. Tapi sebenarnya masjid ni dibina sejak daripada tahun 1998 lagi. Dan dengan kelulusan daripada JAIS kerana melihat banyak sangat kerosakan 20 tahun punya cerita ni. Kubah dah mula rosak. Bocor, bumbung sana sini. Kemudian dinding dah start berkulat. Masjid sangat aktif. Orang ramai, boleh muat 3,000 orang. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah berkat daripada fikir risau orang tempatan dan seluruh rakyat Malaysia, jadi pihak pengurusan mula buat satu mesyuarat khas untuk memulihkan masjid ni. Jadi JAIS dah luluskan pada tahun 2020. Alhamdulillah. Ujian datang, COVID pula. Bila COVID tertangguhlah benda ni. Jadi lepas COVID dibuat lagi, kita minta lagi dana-dana, dan Alhamdulillah fasa pertama selesai. So yang luar
cat, kubah, semua dapat baiki, bocor, semua dapat tutup. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, adapun macam tu, masih lagi kita sangat memerlukan dana untuk di pihak dalam pula. Apa yang diperlukan? Luar cantik dah. Sekarang dalam pula satu masalah lagi. Kalau luar dah cantik, dalam tak jadi. Tak jadi. Betul. Jadi kuliah penuh, majlis ilmu banyak. Tapi manfaat tu tak dapat sampai dengan sempurna. Kadang-kadang penghawa dingin masalah dengan sistem wiring dia. Kadang-kadang sistem audio. Saya hari tu ceramah kat situ, mak saya datang, umi saya datang spot check saja nak dengar kuliah anak dia. Mai duduk belakang dekat tempat muslimat. Habis kuliah dia tanya saya tadi, hang ceramah apa? Allahu Akbar. Tak dengar. Wah, Umi tak dengar langsung. Dia kata tak dengar, bergema teruk sangat ni. Bila pilu baru dengar. Maknanya sistem audio dah sangat teruk sangat dah. Jadi kuliah banyak, program banyak, majlis ilmu banyak, tapi apabila berlaku masalah-masalah dalaman macam ni, sistem audio pendawaian, mihrab pun ada masalah, dewan seminar ada, tapi sekarang ni wiring pun problem. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda-benda macam ni mungkin nampak kecil. Tapi kita perlu untuk baik pulihkan benda ni supaya manfaat sempurna sampai. Sebab tu kita ada kat sini. MHI ni pada pagi ni. Hari Jumaat pula, bulan Ramadan pula, bersama dengan tuan-tuan perempuan. Terima kasih banyak yang telah sama-sama menyumbang pada fasa pertama. Sekarang fasa kedua ialah fasa yang sangat kritikal supaya kemanfaatan penuh sampai pada umat insya-Allah. Jadi kalau kita cakap pasal fasa yang kedua ini lebih kepada dalaman, wiring, penghawa dingin, speaker sistem dan sebagainya. Jadi berapa dana yang masih diperlukan untuk sempurnalah fasa 2 ni? Jadi alhamdulillah untuk fasa yang kedua, pemulihan dalaman, kita estimate dalam 7.5 juta. 7.5 juta dan diperlukan untuk orang kata macam banyak. Betul. Awal dulu masa nak bina masjid ni memang 2 juta je masjid ni. Tapi tuan-tuan puan sekalian, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang silih berganti. Nasi lemak dulu 50 sen, sekarang dah jadi RM2.50. RM2.50. Tuan-tuan puan sekalian, begitu kos makin naik, kos makin tinggi. Adapun ni kita bukan nak bina masjid baru ni, tapi kos pemulihan untuk pendawaian semua ni sangat-sangat memerlukan kos yang macam ni kritikal. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kalau ada yang syok lagi, ragu-ragu, tuan-tuan pergilah singgah. Tengok sendiri keadaan betapa majlis ilmu yang berjalan begitu penuh, setiap masa ada kuliah, ada majlis, ada program. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita nak ajak tuan-tuan lah untuk sama-sama menyumbang jadi sebahagian daripada orang yang berwakaf untuk memulihkan masjid ni. Dah terbina dah ada dah. Sekarang ni kita nak jadi orang yang menjadi asbab segala program terus dengan cantik dan sempurna. Jadi bayangkan kalau kita menjadi orang yang menginfak kepada, saya bagi contoh sistem pembesar suara ya. Setiap orang yang mendengar ceramah atau kuliah ilmu itu, pahalanya terus mengalir, betul Ustaz? Benar. Okey, baik. Dan sekarang ini untuk maklumat penonton 7.5 juta yang diperlukan. Jadi mungkin kita sarankan kebaikan berinfak terutamanya untuk hari Jumaat ni Ustaz. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah pilih kita masuk dalam sebuah bulan yang mana bulan ni sangat dicemburui oleh umat-umat yang terdahulu. Inilah bulan Ramadan yang Allah gandakan semua amalan, pahala amalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahiman yang memberikan segala kebaikan. Dah hari Jumaat, bulan Ramadan pula, Ustaz Jafri dah sebut dah tadi. Betul. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni kata Abdullah bin Mas'ud, ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Tetapi kedermawanan Nabi meningkat bila bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan Nabi meningkat hina yalqahu Jibril. Apalagi bila Nabi jumpa dengan Jibril. Bila Nabi jumpa Jibril, dan Jibril disebut dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang sama, setiap malam pada bulan Ramadan Jibril akan bertemu Nabi untuk mengajarkan Quran kepada Nabi. Dan setiap kali Nabi bertemu dengan Jibril, ajwadu bil khair, dan Nabi SAW pasti akan jadi lebih dermawan daripada ar-rihal mursalah, daripada angin yang bertiup berhembus. Inilah yang kita ingin capai di dunia, insya-Allah akhirat juga. Jadi mungkin saranan terakhir kepada penonton, macam mana mereka boleh berinfak, dan silakan Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang duk pegang handphone malam tengah pagi ni,
jangan kita melewat-lewatkan infak ni. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis tadi, kata Ibnu Hajar As-Saqilani, Nabi berwakaf, Nabi berdermawan seperti mana angin yang berhembus. Jadi makna angin berhembus ni terus dan menjadikan asbab manfaat. Jadi tuan-tuan yang tengah ada handphone ni, terus scan QR code. Kalau tak sempat, QR code ada. Kalau tak sempat, snap dulu. Betul. Snap dulu. Yang apa yang kita ada di skrin sekarang ni, inilah dia yang anda harus snap dengan telefon bimbit anda, dan insya-Allah kita berinfak sama-sama demi kesejahteraan pembangunan ummah dan juga untuk projek pemulihan fasa 2 Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Terima kasih Ustaz Saiful Haizam Al-Shahab. Terima kasih kerana bersama kita. Selamat berpuasa kita. Assalamualaikum. Dan Daya bakal ingin berkongsikan sesuatu yang istimewa. Halakah 2024, betul ke Daya? Ya. Betul tu Nazrin Rahman. Halakah sebenarnya dah bermula pada hari ini, Jumaat 15 April pada jam 6 petang di TV3 dan bertemakan Rumah Kebijaksanaan Satu Agama Pelbagai Bangsa. Jadi musim baru Halakah ni menampilkan teknologi hologram menarik dan menjadikannya sebagai program pertama di TV3 yang menggunakan hologram paparan 3 dimensi. 3D. Jangan main-main ya. Kandungan 13 episod ini membawa penonton memahami kemajuan zaman, era emas Empayar Abbasiyah dan memahami kedatangan Mujaddid. Jadi memang saya tengok sekarang di skrin pun memang sangat-sangat menarik. Jadi anda semua jangan lupa saksikan Halakah 2024. Okey? Kemajuan demi kemajuan bagi kemajuan ummah juga. Baik, jangan lupa kita akan berehat ujung minggu ini, dan apabila kita kembali hari Isnin, kita akan diskusi tentang ibadah sebagai konten untuk media sosial. Jadi adakah kita ikhlas ataupun kita hanya menunggang agama? Itulah diskusi kita. Agak berat di sini. Tapi untuk anda, teruslah berkongsikan kebaikan kepada semua supaya pahala kita kongsi ramai-ramai. Okey, kita nak bukan berehat dah. Kita nak habis di sini. Betul. Saya Nazrudin Rahman. Saya Daya Bakar. Salam hujung minggu semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzilul Sami'ul Basirul Hakamul 'Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul 'Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalil